Assalamualaikum, bersama saya pada malam ini yang bernama Nur Najihah binti Yusri. Pada malam ini saya ingin menyampaikan berita tentang media sosial sudah jadi penyakit. Akhbar ini menunjukkan kanak-kanak yang kemurungan tentang media sosial. Jadi saya ingin mengulaskan tentang perkara tersebut. Mari kita lihat lebih lanjut. Seperti yang kita semua tahu, penggunaan media sosial sudah pun berleluasa di kalangan kanak-kanak. Walaupun peringkat umur mereka belum mencencah peringkat umur yang selayaknya untuk menggunakan telefon pintar. Akan tetapi, ada segelintir ibu bapa yang memberikan telefon kepada kanak-kanak kerana tidak mahu mereka mengganggu ataupun membuat bising sewaktu mereka sedang berbual antara satu sama lain. Okey, jadi sekarang mari kita lihat tentang keratan akhbar yang saya masukkan tadi, iaitu yang bertajuk media sosial sudah jadi penyakit terhadap kanak-kanak. Okey, berdasarkan keratan akhbar ini, ia menyatakan bahawa di Malaysia kini seawal usia 12 tahun ke bawah telah ramai yang sudah memiliki telefon pintar sendiri. Ini bermakna jika umur 12 tahun ke bawah, kanak-kanak sudah pandai dan tidak kekok dalam penggunaan telefon pintar dan juga media sosial, maka ia bermaksud kanak-kanak telah pun menggunakan telefon pintar milik ibu bapa mereka tanpa pengawasan ibu bapa mereka sendiri. Akhbar ini juga menyatakan bahawa mereka iaitu kanak-kanak dilihat melayari internet untuk memudahkan proses melayari ayam mayang untuk bersosial dengan jaringan tanpa sempadan. Seperti mereka bermain permainan game secara dalam talian, contohnya seperti game Roblox. Game Roblox ini yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain dan juga dengan orang lain walaupun orang lain itu berada di luar negeri ataupun di luar daerah kawasan mereka. Dan game Roblox ini membolehkan mereka berinteraksi di dalam game, tetapi kita tidak boleh melihat siapa yang bercakap dengan kita. Dalam masa yang sama, melalui permainan video tersebut, terdapat kanak-kanak yang lain juga bermain dan ada juga yang berumur atas dari mereka. Jadi sekiranya kanak-kanak bermain permainan video tersebut, dapatkah kalian bayangkan bahawa ketika kanak-kanak bermain permainan video bersama rakan-rakannya yang lain di dalam permainan Roblox tersebut, ada kanak-kanak yang lain mengejek ataupun bercakap yang bukan-bukan kepada mereka. Jadi itu secara tidak langsung akan mengganggu pemikiran kanak-kanak dan akan menyebabkan kanak-kanak mengalami isu perkembangan kanak-kanak yang tersendiri. Dengan itu, ia boleh membuatkan kanak-kanak mengalami kemurungan ataupun berasa tidak puas hati terhadap kanak-kanak yang dalam permainan tersebut. Jadi kita tidak tahu bahawa perasaan kanak-kanak ini sama ada mereka ingin membalas dendam dengan mengejek balik ataupun mereka berdiam diri dan merasa tertekan pada diri sendiri. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, ibu bapa perlulah mengawasi percakapan kanak-kanak daripada bercakap benda-benda yang tidak elok seperti mencara ataupun benda-benda yang boleh membuatkan orang lain terasa hati kepadanya. Jadi untuk mengelakkan perkara ini terjadi kepada anak-anak kita seperti mengalami kemurungan dan juga muncul rasa tidak puas hati dalam diri mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa sendiri perlu mengelakkan kanak-kanak dari penggunaan telefon pintar yang berleluasa. Kerana kita sebagai orang dewasa tahu bahawa di awal usia kanak-kanak yang mahu membesar, jadi mereka tidak boleh mengalami sebarang tekanan yang boleh menjejaskan perkembangan mereka, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial. 5 perkara ini ibu bapa perlu mengambil kira pada kanak-kanak dan mengambil berat terhadap kanak-kanak. Ini kerana saya tahu bahawa di awal usia kanak-kanak yang masih kecil dan ingin membesar, mereka ingin mencuba banyak perkara yang baru seperti bermain social media, bermain game dan juga mahu bersosial dengan orang sekeliling mereka. Tetapi jika ingin bersosial itu boleh. Cuma ibu bapa perlu mengawasi perkembangan kanak-kanak ataupun pergerakan kanak-kanak
agar kanak-kanak boleh dikawal ataupun percakapan mereka tidak berleluasa seperti orang dewasa yang lain. Selain itu, abah ini sendiri menyatakan bahawa penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental, malah banyak kajian saintifik menunjukkan perkaitannya dengan kes-kes kemurungan serta keresahan yang melampau. Oleh itu, ibu bapa tidak boleh mengambil remeh hal ini hanya kerana anak mereka masih dalam golongan kanak-kanak dan tidak beranggapan bahawa kanak-kanak tidak akan mengalami kemurungan. Jadi, ibu bapa tidak boleh beranggapan bahawa di awal umur kanak-kanak yang sebegitu, maka mereka tidak akan mengalami kemurungan dengan mudah. Maka ibu bapa salah, kerana walaupun kanak-kanak masih berusia muda lagi dan tidak tahu apa-apa, akan tetapi di usia kanak-kanak itulah kanak-kanak akan mudah terasa dengan percakapan yang buruk-buruk oleh orang lain kepada diri mereka, dan itu akan menyebabkan kanak-kanak akan mengalami kemurungan, dan tanda-tandanya ialah kanak-kanak akan bersendiri dan juga tidak akan bercakap dengan banyak. Audio Jungle. Sebagai contoh, walaupun kanak-kanak tidak menunjukkan kemurungan mereka sekarang kepada ibu bapa, akan tetapi apabila umur mereka menginjak dewasa dan ada lagi kanak-kanak yang lain mengejeknya, jadi di situ ia akan menunjukkan kemurungan mereka secara mereka akan bersendiri dan juga tidak banyak bercakap dengan orang lain walaupun ibu bapa mereka sendiri, kerana mereka sudah berasa kecewa dan juga terasa dengan kata-kata kanak-kanak yang lain yang mengejeknya terhadap depan orang ramai. Dan dalam masa yang sama, dengan mengejek itu, ia akan menjejaskan perkembangan kanak-kanak dan juga melibatkan emosi juga. Ini kerana kanak-kanak yang sering diejek oleh rakan-rakannya walaupun hanya dalam permainan video, ia akan membuatkan emosi mereka terganggu serta mereka akan berasa bahawa diri mereka ini tidak layak untuk bermain bersama-sama rakannya yang lain di dalam media sosial. Oleh itu, ibu bapa perlu kerap menanyakan tentang permainan video yang dimain oleh mereka, seperti macam mana hari ini bermain permainan video bersama rakan-rakan. Jadi secara automatik kanak-kanak akan bercerita tentang apa yang mereka dapat dan juga apa yang mereka berbual bersama rakan-rakannya yang lain dalam permainan Roblox itu. Oleh itu, ibu bapa perlu mengambil berat tentang perkembangan kanak-kanak dari semua aspek, dan ibu bapa perlu meluangkan masa bersama kanak-kanak dengan lebih banyak berbanding kanak-kanak sendiri meluangkan masanya dengan lebih banyak bersama media sosial dan juga game secara dalam talian. Yang sama, ibu bapa juga tidak boleh membiarkan anak-anak mereka membesar dengan masalah yang ada di dalam permainan video yang secara dalam talian sehingga mengganggu perkembangan pada zaman kanak-kanak mereka. Kerana jika kita mahu anak kita membesar dengan lebih baik, maka kita perlu mengawasi dengan siapa kanak-kanak kita, dengan siapa anak kita berbual. Yang saya maksudkan dengan ibu bapa perlu mengawasi kanak-kanak, iaitu ialah ibu bapa perlu mengawasi kanak-kanak dengan bertanyakan kepada mereka game apa yang mereka main, dengan siapa mereka bermain permainan video itu, dan juga ibu bapa perlu mengambil berat tentang mereka bermain permainan video itu dengan kanak-kanak yang berumur sama ada atas dari mereka ataupun bawah dari mereka. Dan juga ibu bapa perlu menanyakan tentang apakah yang mereka berbual jika bermain permainan video itu. Dengan cara ini, ibu bapa boleh mengetahui bahawa kanak-kanak sedang mencari kawan dan juga sama ada kawan mereka itu baik ataupun tidak. Sebelum saya menamatkan sesi penyampaian berita saya ini, saya ingin membuat penambahan tentang media sosial sudah menjadi penyakit. Apa yang saya boleh katakan di sini ialah selain daripada kesan masalah emosi dan juga mental kanak-kanak tanpa disedari, dengan bermain atau melayari media sosial yang berlebihan juga dapat memberi kesan yang negatif kepada pembelajaran kanak-kanak sendiri.
Sebagai contoh, kanak-kanak akan sukar untuk mengulang kaji pelajaran ataupun sukar untuk membuat latihan tentang apa yang mereka pelajari di tadika. Dan jika mereka membuat latihan ataupun mengulang kaji pelajaran sekalipun, percayalah bahawa dalam masa yang sama, di dalam fikiran mereka hanyalah ingin menghabiskan latihan dan juga ingin menghabiskan mengulang kaji pelajaran mereka dengan cepat, kerana mereka ingin menyambung untuk bermain permainan video secara dalam talian semula. Ini kerana di seawal usia kanak-kanak, mereka suka dan mereka hanya memikirkan tentang bermain dan juga ingin berseronok. Jadi, kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai cikgu tadika tidaklah boleh memberikan terlampau banyak kerja ataupun banyak latihan kepada mereka, kerana di akhir-akhir pembelajaran mereka juga ingin menghabiskan latihan dengan cepat, kerana fikir mereka sudah pun beralih kepada ingin bermain dan juga berseronok. Oleh itu, saya nasihatkan kepada para ibu bapa di luar sana untuk bijak dan tegas dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak sejak mereka kecil dan bukan mendidik apabila umur mereka menginjak dewasa. Ini kerana dari kanak-kanak kecil lah kita sebagai ibu bapa perlu mendidik mereka, kerana mereka akan mudah mendengar dan patuh akan cakap kita sendiri. Dan dari situlah kanak-kanak mudah untuk menerima apa yang ditegur oleh mereka. Kita sebagai ibu bapa perlulah menegur jika kanak-kanak itu membuat salah ataupun melakukan kesalahan bagi mengelakkan mereka mengulangi kesalahan mereka sehinggalah umur mereka meningkat. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah menegur anak-anak mereka sekiranya anak-anak mereka ligat untuk belajar serta untuk membuat latihan tentang apa yang diorang pelajari di sekolah tadi. Dengan itu, kanak-kanak akan mudah patuh dan juga akan mudah perlahan-lahan untuk mencuba membagikan masa dengan belajar dan juga bermain. Ada pepatah mengatakan juga bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, ibu bapa tidak perlu menunggu usia kanak-kanak membesar baru mahu menegur mereka. Sebaliknya, dari mereka kecil lah, ibu bapa perlu bijak dalam menegur anak-anak mereka sendiri sekiranya mereka kerap bermain permainan video. Dengan itu, kanak-kanak sendiri akan tahu untuk membahagikan masa mereka, sama ada untuk bermain dengan lama ataupun untuk mengikuti pelajaran dengan lebih lama. Lama kelamaan, kanak-kanak sendiri akan tahu untuk mengulang kaji pelajaran pada waktu bila serta untuk bermain pada waktu bila. Dengan itu, ibu bapa tidaklah perlu risau tentang kanak-kanak lagi, kerana mereka tidaklah hanya memfokuskan tentang permainan video secara dalam talian, kerana mereka sendiri sudah tahu untuk mengulang kaji pelajaran dengan sendiri. Terdapat dua perkara yang perlu ibu bapa mempraktikkan dan juga perlu mengambil berat tentang kanak-kanak jika mereka bermain permainan video ataupun media sosial secara berlebihan. Yang pertama tadi ialah emosi kanak-kanak ataupun gangguan mental mereka akan terganggu sekiranya bermain permainan video bersama kanak-kanak yang lain, dan juga kanak-kanak suka mengejek mereka. Jadi di situ emosi mereka akan terganggu dan juga mereka akan mengalami masalah kemurungan. Yang kedua ialah tentang pembelajaran kanak-kanak sekiranya mereka bermain permainan video yang berlebihan tanpa memikirkan tentang pembelajaran mereka. Jadi, pembelajaran kanak-kanak akan terjejas akibat mereka terlalu fokus dengan bermain media sosial ataupun bermain permainan video secara dalam talian. Jadi, ibu bapa perlulah mengawasi anak-anak dari segi bermain permainan video secara berlebihan dan juga perlu memesan kepada anak-anak untuk mengulang kaji pelajaran dan juga untuk membuat latihan. Sekian berita pada malam ini bersama saya Nur Nazihah binti Yusri tentang media sosial sudah jadi penyakit. Terima kasih kerana bersama saya sepanjang setengah jam ini, dan juga terima kasih kerana mendengar, dan juga saya harap kamu semua mengambil iktibar dan juga mengambil berat tentang apa yang saya sampaikan pada malam ini, kerana ia tentang ibu bapa dan juga anak-anak yang sedang membesar ingin melalui internet. Jadi senang cerita, anda sayang anak anda, jadi luangkanlah masa bersama mereka dan bahagikan masa mereka dengan perkara-perkara yang dengan membuat aktiviti yang berfaedah selain daripada permainan video dalam talian, kerana itu boleh menjejaskan otak kanak-kanak.
Ibu bapa perlu melayan anak-anak dan juga membagikan masa dengan kanak-kanak. Serta ibu bapa perlu bijak dalam membahagi masa sama ada bekerja dan juga bermain bersama kanak-kanak serta membawa kanak-kanak bercuti dan juga ataupun berjalan-jalan di luar, kerana kanak-kanak ini sedang besar, jadi mereka ingin melihat dunia luar dan juga ingin belajar banyak perkara baru. Jadi perkara baru saya maksudkan bukan dengan memberi kanak-kanak telefon pintar dan membiarkan mereka bermain tanpa pengawasan ibu bapa sendiri. Maksud saya, kadang-kadang ingin melihat dunia luar itu dengan kadang-kadang ingin tahu apa yang terjadi di luar, ada apa di luar dan tempat-tempat menarik. Dengan memberikan mereka percutian yang menarik serta masa yang terluang dengan mereka dengan lama, jadi kanak-kanak akan berasa diri mereka disayangi dan juga kanak-kanak akan mengetahui bahawa ibu bapa mereka sedang mengawasi mereka sewaktu mereka sedang menginjak dewasa ini. Jadi ibu bapa perlu bijak dalam menguruskan anak-anak mereka dan juga bijak dalam membahagikan masa dengan kanak-kanak. Sekian itu saja. Terima kasih.